Umat Islam menggunakan solat di masjid selepas lebih 100 hari ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Dunia 10 bersama saya Muhammad Shah Musa. Selepas lebih 100 hari ditutup sejak perang Hamas Israel, Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis kini dibuka semula untuk umat Islam menunaikan ibadah. Rejim Israel sebelum ini mengenakan sekatan besar-besaran ke atas masjid berkenaan. Tindakan kejam itu sekaligus menghalang puluhan ribu umat Islam di sekitarnya beribadah. Setakat ini, 24,190 rakyat Palestin terkorban diserang Zionis sejak konflik tercetus pada 7 Oktober, manakala lebih 64,000 lagi cedera. Dalam perkara itu, Hizbullah Lebanon menegaskan negara haram Israel gagal mencapai objektifnya di Gaza. Ia sekaligus memaksa rejim Zionis itu untuk mengadakan rundingan. Berucap secara langsung di sebuah saluran televisyen, Ketua Hizbullah Hassan Nasrallah mempersoal pencapaian rejim Zionis dalam tempoh 100 hari peperangan Israel-Palestin selain daripada pembunuhan. Tegasnya kerajaan musuh tiada pilihan selain menerima syarat penentangan di Gaza yang akan menamatkan pencerobohan kawasan berkenaan dan memasuki fasa rundingan. Peperangan Zionis kini bukan sahaja melibatkan Gaza dan tebing barat, ia kini mendapat tentangan Lebanon, Yaman dan Iraq. Ucapan itu sempena memperingati kematian Komander Kanan Hizbullah, Wissam Tawil yang dibunuh rejim Zionis di selatan Lebanon pada 8 Januari lalu. Dalam perkara itu, Kementerian Kesihatan di Gaza memaklumkan pengeboman tanpa henti dan serangan darat di Gaza membunuh sekurang-kurangnya 23,968 orang, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Sementara itu, Menteri Luar China Wang Yi menggesa gencatan senjata di Gaza dalam perang yang telah berlarutan selama 100 hari pada Ahad. Jelas beliau terdapat keperluan untuk mendesak penubuhan negara Palestin yang merdeka dan berdaulat penuh dengan Timur Baitul Maqdis sebagai ibu kotanya. Dalam perkara itu, Wang Yi dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi bersetuju gencatan senjata harus dicapai secepat mungkin untuk mengelakkan konflik daripada terus menular. Tentera Negara Haram Israel telah melancarkan kempen ketenteraan yang kejam sebagai tindak balas terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Pandangan sama turut disuarakan Menteri Luar Australia Penny Wong yang menyokong gencatan senjata kekal untuk konflik di Gaza. Jelas beliau, pendirian Australia ialah mahu melihat gencatan senjata yang mampan di wilayah terjejas. Bagaimanapun, beliau menegaskan gencatan senjata itu tidak boleh memihak kepada hanya satu pihak dan dilaksanakan tanpa syarat. Masih melibatkan situasi semasa di Gaza, tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF mendedahkan lebih 1,000 kanak-kanak terpaksa dipotong anggota badan yang cedera parah atau diamputasi susulan serangan rejim Zionis. Jurucakap pertubuhan tersebut, James Alder, berkata bantuan kemanusiaan adalah terlalu sedikit dan agak sukar untuk menyediakan perkhidmatan bantuan, malah ada pesakit yang meninggal dunia kerana kekurangan ubat. Di Brazil, sekurang-kurangnya 11 maut dalam banjir yang berlaku di Rio de Janeiro akibat hujan lebat pada hujung minggu. Pihak bomba memaklumkan banjir meliputi kawasan jalanan dan kediaman penduduk. Laluan bas dan beberapa stesen metro juga terpaksa ditutup. Banjir turut menyebabkan tanah runtuh selain pokok-pokok tumbang. Datuk Bandar Eduardo Paes mengumumkan keadaan kecemasan sementara kerajaan Presiden Luis Inacio Lula da Silva menawarkan sokongan. Vietnam dan Malaysia memperhebat kerjasama dalam sektor pertahanan dan keselamatan untuk terus memupuk keamanan dan kestabilan serantau. Duta Vietnam ke Malaysia Ding Ngoc Ling berkata ia merupakan komitmen selari dengan sambutan ulang tahun ke-50 yang disambut pada 2023. Komitmen itu bertepatan pada masanya dan menjadi manifestasi penting untuk kerjasama rapat antara kedua-dua negara dalam dinamik geopolitik yang
kompleks hari ini. Ling turut yakin dengan potensi untuk mengukuhkan lagi hubungan, terutamanya selepas penglibatan diplomatik baru-baru ini yang menyaksikan kedua-dua negara memperbarui memorandum persefahaman MOU mengenai kerjasama pertahanan yang telah tamat pada 2018. Antara bidang kerjasama yang boleh diteroka melangkaui amalan pertahanan konvensional termasuk pertukaran delegasi, perundingan, mekanisme dialog, latihan, industri pertahanan, logistik dan perubatan ketenteraan. Seoul mendakwa Korea Utara melancarkan peluru berpandu balistik yang tidak dapat dikenal pasti ke arah timur Laut Timur. Pelancaran itu adalah ujian peluru berpandu yang pertama tahun ini. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pihaknya mengesan pelancaran itu namun tidak memberikan butiran lanjut. Menteri Pertahanan Korea Selatan Shin Won-lik berkata Korea Utara mungkin menguji peluru berpandu balistik jarak sederhana awal bulan ini selain melancarkan peluru berpandu jarak jauh. Ujian peluru berpandu terakhir Korea Utara dibuat pada 18 Disember lalu iaitu peluru berpandu balistik antara benua Hwasong-18. Pegawai Korea Selatan mendakwa Pyongyang mungkin melakukan tindakan provokatif awal tahun ini dan meningkatkan ketegangan menjelang Pilihan Raya Umum Korea Selatan pada April. Di Ecuador, pasukan keselamatan negara itu dikerah untuk mengetatkan kawalan keselamatan di penjara. Ia susulan keganasan yang dicetuskan oleh gangster di dalam penjara. Media tempatan melaporkan hampir 180 pegawai keselamatan ditempatkan di kawasan tersebut. Pada Julai lalu, Ecuador pernah mengumumkan darurat dalam sistem penjara berikutan beberapa siri episod ganas yang mengakibatkan 100 terbunuh. Susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun baru-baru ini, Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida pada Ahad melawat wilayah Ishikawa yang teruk terkesan akibat bencana tersebut. Itu juga adalah lawatan pertama beliau ke kawasan tersebut sejak menerajui pentadbiran negara. Pada tahun baru yang lalu, wilayah yang terletak di tengah Jepun itu dilanda gempa bumi berukuran 7.6 pada skala Richter menyebabkan 220 nyawa terkorban dan 23 lagi masih hilang setakat ini. Di Mexico, pihak berkuasa negara itu menemui 726 migran di sebuah gudang di tengah Tlaxcala, Mexico. Institut Migrasi Kebangsaan dalam kenyataan berkata 76 migran ditemukan merupakan individu bawah umur, warga Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador dan Nicaragua. Mereka ditemukan tanpa penjaga. Sementara 4 suspek dipercayai terlibat sindiket pemerdagangan manusia ditahan ketika operasi. Ini pula melibatkan kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan tabung kewangan terbangsa IMF, Kristalina Georgieva berkata AI bakal memberi kesan kepada hampir 40% pekerjaan di seluruh dunia. Jelas beliau pihaknya mahu ada keseimbangan dasar yang teliti untuk memanfaatkan potensi teknologi itu dengan sewajarnya. Kira-kira 60% pekerjaan mungkin terkesan oleh AI di pasaran-pasaran baharu dan negara berpendapatan rendah. Pendedahan kepada AI dijangka masing-masing adalah 40 dan 26%. Mesyuarat tahunan Forum Ekonomi Dunia WF kali ke-54 membuka itirannya di Davos, Switzerland pada hari ini. Bertemakan Rebuilding Trust, forum itu dijadualkan berlangsung sehingga 19 Januari. Penganjuran kali ini akan menumpukan kepada prinsip ketelusan, konsistensi dan accountability. Agenda forum itu dijangka merangkumi keselamatan makanan, tenaga, krisis iklim, inflasi, risiko geopolitik dan kecerdasan buatan. Menurut pihak penganjur, wakil daripada lebih 100 negara, organisasi antarabangsa serta pelbagai pemimpin masyarakat dijangka menyertai forum itu.
Beralih ke sukan, saingan Piala Asia 2023 menjelang pertembungan pertama skuad Harimau Melaya menentang Jordan dalam kumpulan E awal pagi nanti. Keupayaan skuad bimbingan Kim Pan-gon akan menjadi fokus utama setelah diundi bersama pasukan yang menghuni kelompok ranking 100 terbaik dunia. Sentuhan Majlis Pan-gon sejak mengambil alih skuad kebangsaan pada 2022 menyaksikan anak-anak buahnya terus melakar keputusan positif. Sebelum kehadiran Pan-gon, Harimau Melaya berada di ranking ke-154 dunia dan kini dengan resipi baharu jurulatih kelahiran Korea Selatan itu, Malaysia telah naik ke ranking 130. Dalam beberapa perlawanan yang dilalui sebelum ini, skuad Harimau Melaya telah menewaskan beberapa pasukan di ranking lebih tinggi, antaranya India dan Kyrgyzstan, selain berjaya mengikat pasukan China dan Syria. Perkembangan positif itu sudah pasti disusuli harapan tinggi peminat tanah air untuk melihat skuad negara melakar kemenangan dalam aksi menentang Jordan di Stadium Al-Janoub Doha awal pagi nanti. We already play with same level of Jordan in 6 game last few months. So according to this result, we describe about our target. So tomorrow, we wish tomorrow is the new history day. We can beat Jordan. Dia bersukar namun ia tidak mustahil berdasarkan momentum yang telah ditampilkan pasukan negara setakat ini. Kemenangan mampu meningkatkan motivasi pemain negara untuk menghadapi Bahrain dan sudah tentunya Korea Selatan selepas ini. Real Madrid julang gelaran juara Piala Super Spanyol buat kali ke-13. Jaringan hat-trick Vinicius Junior di separuh masa pertama membantu Real mendudukkan Barcelona 4-1 dalam aksi final di Riyadh, Arab Saudi. Dalam pertembungan El Clasico itu, Real nyata menguasai permainan. Vinicius menjaringkan gol dengan 2 percubaan jarak dekat pada minit ke-7 dan ke-10 sebelum Robert Lewandowski mengurangkan defisit Barca jaringan minit ke-33. Vinicius kemudian meledak hat-trick dengan menyempurnakan sepakan penalti selepas dikasari pertahanan Ronald Araujo. Kemenangan bergaya Real dilengkapkan Rodrigo dengan gol keempat pada minit ke-64. Usaha Barca untuk bangkit terus terkubur apabila terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Araujo dilayangkan kad merah pada minit ke-71. Kedudukan 4-1 kekal sehingga tamat perlawanan. Dunia 10 berakhir di sini. Saya Muhammad Shah Musa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.